Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun kita mulakan dengan cerita malam ni tentang buah kelapa. Lagi sekali, banyak kali dah kita cerita, tetapi malam ni kita nak fokus kepada perbandingannya dengan susu ibu. Okey, kalau anda tengok ni design buah kelapa yang belum dipecah. Kalau dipecah dia akan jadi macam ni, betul? Alright, ni pecah dua, tadi tak pecah langsung. Boleh nampak ni? Okey, bagi anak-anak muda yang tak pernah tengok kelapa yang diparut, inilah dulu atuk-atuk kita zaman tak ada mesin dulu, kita kokok, tahu tak? Kita naik dia punya macam kuda kecil tu di ujung tu ada tajam-tajam besi, kita kukur dia sampailah ke tempurungnya, betul? So saudara-saudara sekalian, malam ni kita cerita bermula daripada design macam ni sehinggakan macam ni, sehinggalah malam ni kita cerita iaitu virgin coconut oil. Kalau kita dengar perkataan virgin coconut oil, kalau nak bandingkan dengan susu ibu ataupun lebih daripada virgin coconut oil tu, sebab virgin coconut oil tu adalah fasa kedua daripada fasa pertama yang macam ni kan, dengan macam ni dijadikan bila dibuat semacam santan tu, dan tidak menggunakan sebarang haba ataupun suhu yang panas. Bila keluar minyak yang diasingkan waktu kita peram dia tu, minyak yang diasingkan tu dinamakan virgin coconut oil. Di dalam virgin coconut oil itu ada lagi yang dinamakan MCT oil. Semua dah pandai dah ni kan, medium chain triglyceride, yang ramai orang tengah cari sekarang. Di pasaran dunia memang tak cukup MCT oil sampai macam tu sekali. Dulu dia orang kata MCT oil atau minyak kelapa ni menyebabkan penyakit jantung lah, penyakit stroke lah, penyakit macam-macam lagi, atherosclerosis. Sekarang ni semua nak makan virgin coconut oil. Tetapi selepas daripada virgin coconut oil, ada lagi yang diperbandingkan dengan susu ibu. Dahsyat tak dahsyat? Jadi Tuhan jadikan, kalau you tengok ni macam tak ada benda je kan. Dan kan saya kata banyak orang tomah kelapa mempunyai zat-zat yang merosakkan badan. Ternyata setiap yang Tuhan jadi itu mesti ada kebaikannya. Cuma malam ni apabila dibandingkan dengan susu ibu, kita kena tahu susu ibu adalah natural, alami, dan kalau siapa kata boleh bandingkan dengan susu ibu tu, dia kena ada fakta yang kuat. Kalau tidak nanti dia punya perbahasan tu agak berat sebelah kan. Kalau orang kata mestilah susu ibu lebih baik, logik lah kan, betul. Tapi saya pun memikirkan begitu, tak ada siapa yang boleh dekat, tak ada apa ciptaan pun yang lain daripada susu ibu tu boleh mendekatinya. Rupa-rupanya ada. Ni saya nak cerita ni. Perkataannya ialah mendekati. Kalaupun tak sama kuat, jadi saya dah mula jawab. Yang mana lebih power antara minyak kelapa dengan susu ibu? So saya kata kalaupun tak boleh sama kuat atau sama power, boleh tak kita mendekatinya? Faham? Macamlah air zam-zam, siapa yang boleh buat balik air zam-zam? Tak boleh kan? Tapi siapa yang boleh mendekatinya, maka kita adalah harapan untuk mendapat manfaat. Baik, kalau kita habiskan manfaat susu ibu, malam ni tak habis cerita kalau saya buat topik tu pula. Dia hampir ada 12 dia punya manfaat yang terbaik. Semuanya baik-baik belaka. Okay? Belum ada lagi satu khasiat ataupun satu kebaikan yang boleh kita kurangkan dengan sesuatu yang memudaratkan. Itu susu ibu. Berarti belum ada lagi orang mendapat tahu yang susu ibu ni menyebabkan alergi ke, menyebabkan masalah nanti orang tu tak boleh minum, jadi cirit-birit dan sebagainya. Tak, dia memang all the time one of the best dalam 12 tu. Contoh, kalau saya bagi susu ibu ni, dia ada growth hormone, dia ada membolehkan baby tu boleh tidur cepat, dia cepat kenyang dan sebagainya. Yang belum ada kat parti minyak kelapa. Okey, dan parti minyak kelapa yang ada pun yang boleh mendekati susu ibu adalah cuma 1-2 yang paling orang selalu berdiscussion ataupun selalunya buat kajian. Yang selalu dia buat kajian ialah dinamakan monolorin, yang datangnya daripada virgin coconut oil yang diproses melalui pengambilan zat yang dinamakan lauric acid. Dalam minyak kelapa ada MCT. Dalam MCT ada macam-macam lah, caprylic, coprolite, copric, lepas tu apa lagi, caprylic,
capric, nak sebut pun tak kerti dah. Tapi yang saya nak fokus malam ni ialah namanya lauric acid. Lauric acid itulah yang akan ditapis keluar sehinggakan dia menjadi apa yang dinamakan monolorin. Okey, jadi lauric acid ada di dalam susu ibu dan ada di dalam minyak kelapa. Jadi yang ramai menceritakan sama power tu kuatnya sebab didapati dalam minyak kelapa ada lebih tinggi sikit lauric acidnya daripada susu ibu. Tapi susu ibu dia punya mixture, dia punya orang panggil resipi tu dah cukup cantik. Bahkan susu ibu tadi saya kata kenapa dia lebih kuat lagi daripada bahan-bahan lain termasuk minyak kelapa pun. Cuma minyak kelapa mendekati susu ibu melalui monolorin yang boleh di-extract melalui sains. Dan orang dah pandai dah, patent pun dah cara nak keluarkan monolorin tu secara belum masuk dalam badan lagi dah jadi monolorin. Selalunya lauric acid dulu masuk dalam badan baru ditukar jadi monolorin yang boleh digunakan untuk beberapa kebaikan. Baik, saya bagi dulu kebaikan yang ibu punya susu tadi yang susah nak dilawan. Umpamanya kalau baby tu keluarkan saliva dia, air liur dia bila kena ibu punya ni bila menyusu tu, faham tak? Bila dia kena signal, ibu boleh dapat signal tu melalui air liur baby yang tengah menyusu tu dan dia boleh tukar pakai signal kat brain dia dan brain dia boleh modify tengok sakit apa. Dahsyat tak dahsyat? Contohnya baby ni sihat, lain susu yang keluar. Kalau baby ni kurang sihat, susu kalaupun sama tapi ditambah immune system dia. Dahsyat. Dan ada setengah orang, bukan setengah orang, ramai ibu mengatakan patutlah kalau scan baby aku jadi macam ni, warna susu aku macam ni. Warna pun boleh bertukar. Dia punya ketebalan ataupun likat tak likat, cair tak cair pun ada kaitan. Dahsyat tak dia punya signal tu yang ibu boleh mengeluarkan susu yang berbeza dari semasa ke semasa. Bila baby tu dah besar sikit, lain dia punya protein punya konten. Yang ni tak boleh kita lawan dengan kelapa ni. Kelapa ni dia dah fix. Kecuali kalau you ambil berbeza cara ekstrak dia lah. Itu pun kalau cara ekstraknya A, dia keluar A, kalau B keluar B. Tetapi susu ibu tak, dia tengok baby tu punya environment dan juga mak dia. Okay? Macam mana tak sihat, kalau dia sakit pun mak tu, kalau dia makan tak betul pun, susu yang sampai kepada baby tetap cantik. Sampai macam tu sekali. Tuhan jadikan khas untuk jaga maha penyayangnya, maha pengasihnya kepada baby-baby sekalian. Okey, jadi kalau you tengok infection, masalah obesity, masalah diabetes bagi baby yang selalu orang kata apa, panjang waktunya menyusu tu, kurang bermasalah bila besar nanti. Dari segi intelligence dia, IQ dia, dan dari segi orang kata apa, allergy, kurang bermasalah. Dan last sekali ialah yang tak boleh kita lawan, ya, dia living food. Living maksudnya dia hidup, bukan statik. Itu sebabnya formula susu nak ikut susah sangat. Sebab apa? Mereka masih lagi tak boleh lawan dengan betapa varietinya susu yang sama daripada ibu dan baby mengikut keadaan masing-masing. Balik kepada minyak kelapa pula. Minyak kelapa specialnya yang saya kata tadi datang daripada lauric acid yang satu-satunya cukup untuk membawa minimum 8 manfaat. Tu baru satu daripada beberapa lain mineral ataupun vitamin yang kecil-kecilan tu kita tak usah kira. Kita ambil monolorin saja, ambil lemak ni saja, ambil yang dipanggil orang kata apa, fatty acid ni saja. Okay, you kena tahu dia boleh lawan bakteria, virus dan fungus. 3 ni saja daripada 8, sekejap lagi 5 sekejap. 3 ni saja, bayangkan, okey, bakteria, virus dan fungus, termasuk protozoa pun lah. Tapi kita fokus pada 3 ni saja, dia dah boleh mengatasi daripada bahan-bahan lain untuk kita yang walaupun dah lebih daripada peringkat menyusu ibu, maksudnya atas pada setahun 2 tahun tu, kita masih memerlukan bahan-bahan yang lawan virus,
bakteria dan fungus. Maklum sajalah zaman sekarang ni you tengok kalau pergi sekolah tadika ke taska ke, kadang-kadang ni sekarang ni hand, foot and mouth disease dah mula berleluasa. Tak lama lagi ataupun selalunya budak-budak ni akan kena tonsil, akan kena apa lagi, cucu you selalu suka kenapa, sesama, batuk, apa lagi, demam, biasa sangat, betul tak? Masa tak pergi tadika, tak pergi sekolah, tak join dengan geng, okey je masa PKP dulu. Bila PKP buka balik, lepas naik balik dia punya tu. Sebab apa? Sebab immunity budak-budak ni selalu terganggu. Jadi alhamdulillah, minyak kelapa yang berunsurkan monolorin, saya ulang lagi sekali, yang datangnya daripada lauric acid, yang datangnya daripada MCT oil, yang datangnya daripada kelapa ni, yang datangnya daripada kelapa ni, dan kelapa ni datangnya daripada yang pokok yang tinggi 5-60 kaki tu. Betul-betul. Jadi tuan-tuan sekalian, magicnya Tuhan jadikan kelapa ni adalah untuk mungkin saya rasalah bagi mereka yang dah tak menyusu lagi, macam orang dah berumur 5 tahun 10 tahun kan, walaupun kanak-kanak lebih difokuskan untuk menggunakan zat monolorin ni, tapi orang dewasa pun boleh. Cuma orang dewasa ada pilihan yang banyak lagi. Yang ni bila jadi monolorin, anda tahu tak, dia manis. Monolorin ni tidak macam minyak dan dia larut dalam air pun. Maksudnya dia tidak hanyir. Dan bila kalau you nanti saya tunjuk macam mana bentuknya dan macam mana you nak makan dia semua tu, dia juga boleh menghilangkan masalah herpes. Herpes ni kadang-kadang mulut jadi pecah, berkudis-kudis ya. Dia boleh menyebabkan ni cerita-cerita HIV ni pun orang ambil monolorin juga. Tapi untuk kanak-kanak, lebih pada mereka yang lesu, letih, tak bermaya, ataupun mereka yang ada orang panggil apa, kanak-kanak yang suka naik masalah pimple kecil-kecil, muda-muda lagi 10-15 tahun pun dah ada. Okey, so peringkat umur muda-muda ni kalau nak bagi antibiotik kadang-kadang teruk budak-budak tu sebab dia cirit dan sebagainya. So pengganti antibiotik yang terkenal sekarang namanya ialah, bukanlah ganti terus, kalau boleh makan ikutlah kata doktor, tapi kalau dia dah sampai tak boleh, dah cirit, dah ada allergic pada antibiotik, dan zaman sekarang ni antibiotik pula apa yang dipanggil antibiotik tolerance ataupun resistant. Pernah dengar tak? Ambil antibiotik ni dulu boleh, tapi sekarang dah tak berapa menghasilkan jawapan yang sama lagi dah. Maksudnya dia tak berapa kuat lagi dah. Berarti you kena tukar antibiotik lagi. So ada yang dinamakan rintangan antibiotik. Telah dibuat kajian monolorin ni yang asalnya daripada kelapa ni, okey, jangan main-main. Bila diproses elok dan diambil dia punya volume ataupun dia punya dos yang betul, dia boleh lawan dengan 6 jenis antibiotik yang kuat-kuat seperti penicillin. Kalau you allergic pada oxacillin ataupun fusidic acid, ada nama lagi lah, erythromycin, vancomycin, all the sin ujung tu. Dah ada 6 antibiotik yang top, dia orang kata apa, lawan, maksudnya dibandingkan cukup kuat. Bermaksud kalau you tak boleh ambil antibiotik yang sintetik tadi yang dibuat oleh farmasi, maka ambil lah yang natural yang dibuat daripada kelapa dalam bentuk monolorin. Bukan dalam bentuk kelapa parut ataupun santan saja, itu belum cukup kuat, nak kena diproses lagi. Maklumlah, dia ada proses demi proses. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulannya, kalau you dengar H. pylori, ni nama-nama bakteria-bakteria yang nakal-nakal tu, dia boleh lawan chlamydia, shingles, pernah dengar, kayap, Epstein B virus, influenza yang selalu sesama tu dapat masalah strep dan staph ni yang paling sukar kalau dapat sakit kerongkong ataupun radangan yang sampai merah. Budak-budak selalu tak boleh pergi sekolah dan sebagainya. Baik, jadi anda tengok dari sudut susu ibu ada banyak kebaikan, jadi dia menang hands down. Tapi dari sudut monolorin, dari sudut kekuatan satu bahan ni saja, minyak kelapa ni ada kekuatannya tersendiri dan boleh diambil secara kapsul pun boleh, secara minyak, bukan minyak, secara cecair pun boleh, secara liquid pun boleh,
dia boleh dibawa ke mana-mana. Jadi tak payah lagi bergantung dengan susu ibu lah. Of course, takkan kita dah 4-5 tahun nak bergantungan dengan ibu lagi. Jadi bawah pada umur 12 tu selalunya budak senang kena penyakit, dan ada rupa-rupanya Tuhan jadikan pengganti susu ibu. Bukan dia ganti dari segi bila dia lahirkan tak payah ambil susu ibu, tak. Maksud saya boleh disuplemen, boleh ditambah dengan makanan tambahan, minuman tambahan ni yang dinamakan monolorin. Okey, jarang-jarang kita faham benda ni, maka jangan kita anggap tidak ada lagi zat selepas daripada nyok yang warna putih ni. Okey, dan dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin memperkenalkan yang lama sangat dah saya nak keluar untuk baby sahaja. Bukan baby tu maksudnya baby dilahirkan sahaja, tapi daripada dilahirkan maksudnya daripada umur sebulan 2 bulan pun dah boleh sampailah umur 12 tahun. Jadi atas 12 tahun tu kita ada lagi yang lebih, budak-budak ni boleh telan pil atau kapsul. Tapi untuk mereka yang bawah pada 5 tahun terutama sekali, saya ingin memperkenalkan kepada anda yang dinamakan, saya tak segan nak cerita namanya, yang terbaru malam ni saya perkenalkan, namanya D&D Kids untuk kanak-kanak. Dan saya fokus untuk kanak-kanak. Rasanya memang selalu saya nasihatkan jangan bagi budak tu pegang sendiri, kalau tidak nanti semalaman dia bagi habis. Dan anda tahu dulu saya pernah buat Lorix kan, tapi Lorix tu belum cukup kuat. Kita perbetulkan dan kita tingkatkan dia punya kualiti. Tekan 3 average secara purata, 3 kali tekan untuk budak-budak kecil bawah pada 5 tahun dah cukup. Okey, 2 kali sehari, sebelum atau selepas makan tak ada masalah. Cuba tengok dia punya mood dia macam mana, cuba tengok pemikiran dia, cuba tengok energi dia, dia punya tenaga dia macam mana kan. Cuma jangan makan sebelum tidur. Sebab apa? Nanti dia aktif. Sebab bahan ni memang mengaktifkan you punya mood dan you punya nak cerita apa? Oh, nak tengok, ada ramai nak tengok lagi. Sorry saya cepat sangat. Okey, lagi sekali, ni kotak dia, simple je. Kita ni nampak IG tak nampak. Oh sorry, IG tak nampak. Saya berat sebelah pula. Sama je, saya letak dua-dua sekali, boleh nampak tak? Okey, ni namanya D&D Kids. Okey, untuk budak-budak. Boleh tak mak bapak makan sekali, minum sekali? Amat boleh lah. Tapi mak bapak kan seminggu sebotol kot, sebab dia sedap sangat. Rasa dia lemak, manis, macam nira tu. Sebab asal pun daripada mana? Daripada kelapa. Okey, kita ucapkan terima kasih bagi anda sekalian yang sudi menonton. Dan saya menggalakkan semua budak-budak bawah pada umur 5 tahun terutama sekali, atau bawah pada 10 tahun, jangan lupa kepada D&D Kids. Okay? Dan saya kalau tahun ni saya buat awal-awal lagi dulu, tapi maklumlah expert dia tu cara dia kendalikan dan dia proses tu agak complicated. Tak semudah tu nak keluarkan daripada sini nak jadi macam ni kan. Itulah dinamakan sains. Dan saya doakan semoga anda semua sentiasa lagi sekali dengan Tuhan bagi rezeki bahan-bahan baru dan ciptaan Allah SWT. Sebenarnya kita mendapat rezeki, kita share bersama. Boleh? Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli di mana? Oh, beli kat dropshipper saya pun ramai kat sini. Beli melalui mereka. Ataupun kalau tak tahu, tengok admin punya number, you call admin. Okay? Mungkin tak lama lagi ada kat Shopee lah kot. Tapi yang penting bantulah kita punya dropshipper. Semoga mereka pun dapat rezeki bertambah dari semasa ke semasa. Tujuan saya ialah berkongsi rezeki yang Tuhan bagi. Ini saja, kalau you jaga kanak-kanak kita, dah tak larat dah. Kita nak bantu ramai yang tengah sakit sekarang, betul? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.